Okey, kita masuk 9.3 proses utama bumi. Okey, tengok cikgu harap kamu dah baca berkenaan dengan proses utama bumi. Okey, tengok gambar-gambar ni. Okey, gambar-gambar yang ada di depan kamu. Okey, gambar yang pertama gambar apa ni? Gambar apa ni? Tanah runtuh. Okey. Alright, ini gambar kedua nampak batu-batuan yang besar di sebelah pantai. Tapi bentuk batu ni agak pelik. Sebab dia nampak terpisah daripada asal. Kan? Dia macam berasingan. Okay? Bentuk dia pun macam ada hakisan. Alright. Kemudian kamu nampak gambar ketiga. Ini batu-batu yang terdapat pada aliran sungai. Okey, tapi dia terpisah macam ni. Okey, jadi nampak macam-macam jenis kedudukan yang berbeza dan bentuk yang berbeza pada setiap gambar ni. Alright. Okey. Tengok apakah maksud proses utama bumi, iaitu proses eksogen. Okey, dengan perkataan eksogen, eksogen ni maksudnya yang berada di luar. Okey. Asal-asal kamu ingat perkataan exit. Exit tu luar kan? Keluar. Jadi X ni maksudnya di luar. Di luar apa? Proses yang berlaku di luar bumi, iaitu di permukaan bumi. Terutamanya di bahagian kerak bumi lah. Jadi semua ni berlaku di luar bumi. Dekat atas permukaan bumi. Gambar 1, 2, 3, 4 ni semuanya berlaku di luar permukaan bumi. Itu kita panggil proses eksogen. Okey. Contohnya lulu hawa. Okey, hakisan. Contoh ni hakisan. Okey, susutan jisim. Nampak? Yang ni sepatutnya gunung ni macam Bukit Batu ni dia besar, tapi dia menyusut. Okey, kita panggil susutan jisim. Jisim dia akan berkurangan, susutan jisim. Kemudian susutan darat. Okey, daratan menjadi susut, angkutan dan pengenapan. Okey, semua proses ni 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 proses ni adalah contoh proses eksogen yang berlaku di kerak bumi. Okey, kita akan tengok satu persatu proses eksogen yang berlaku di kerak bumi. Alright. Okey, ini dalam buku teks kamu Tengok proses eksogen. Kalau orang tanya apakah maksud proses eksogen? Okey, proses yang berlaku di permukaan bumi. Okey, kemudian kita bagi contoh. Okey, sekurang-kurangnya kamu ingat 2 contoh. Kalau dapat bagi 7 contoh ini lagi bagus. Okey, lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Okey, dalam geografi pun mungkin kamu dah belajar berkenaan dengan proses eksogen. Kita tengok satu persatu. Okey, yang ni gambar dalam buku teks lulu hawa. Okey, lulu hawa ni apa? Lulu hawa ni adalah proses pemecahan dan penguraian atau pereputan batuan. Okey, ini khusus untuk batu. Batu ni dia mengalami pecah ataupun terurai ataupun reput. Sebab apa? Sebab perubahan suhu. Jadi suhu yang berubah di persekitaran kita ni menyebabkan batu-batu ni menjadi pecah ataupun reput. Okey, so batu pun boleh reput, batu pun boleh terurai sebab ada suhu ataupun air hujan. Okey, nampak air hujan ni walaupun kita ni tengok dia macam biasa saja, tapi disebabkan lama kelamaan lama-lama jadi batu pun dia boleh pecah. Okey, tindakan frost ni salji sejuk kan, dan juga mikroorganisma. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan batu ni mengalami lulu hawa. Okey, lulu hawa. Ingatlah lulu hawa kita ingat pada batu. Batu yang macam mana? Batu yang mengalami pereputan atau pemecahan. Okey. Yang kedua, kita tengok susutan jisim dan susutan darat. Okey, melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun. Okey, jadi asal-asal dia jisim bukit ni banyak, tapi disebabkan dia mengalami hakisan jatuh ke bawah semua, jadi jisim bukit ni pun berkurangan. Susutan darat pun berkurangan. Akibat apa dia turun ke bawah? Disebabkan oleh daya tarikan graviti. Ingatlah graviti dia akan tarik ke bawah. Contohnya tanah runtuh.
Tanah runtuh menyebabkan susutan jisim dan susutan darat. Kemudian kita tengok hakisan. Okey, hakisan ni apa? Hakisan merupakan proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen seperti air, angin dan ombak. Ombak pun boleh menyebabkan batu-batu ni terhakis. Okey. Dan angkutan dan pengenapan bahan-bahan yang telah diluluh hawa. Tadi bahan-bahan tadi yang luluh hawa yang jatuh pecah tadi kan? Yang pecah, yang reput semua ni dibawa oleh ejen seperti air, angin dan ombak. Dia akan bawa ke bahagian lain dan lama kelamaan menjadi terenap. Okey, kita pergi lagi detail satu persatu supaya kamu lebih faham. Okey, tadi kan cikgu dah tunjuk satu persatu dan kita akan fokuskan lagi supaya kamu lebih faham. Luluh hawa ni pemecahan atau penguraian atau perebutan. Okey. Ejen dia siapa? Ejen yang menyebabkan batu-batu ni. Nampak batu ni kan? Disebabkan ada ejen-ejen seperti air hujan, suhu dan frost sampai dia boleh bentuk macam pintu gerbang. Asal-asal bukan macam ni. Okey, disebabkan tindakan siapa? Depa ni lah suhu, frost, mikroorganisme menyebabkan batu ni boleh mereput ataupun terurai. Contoh begini Frost ni adalah macam salji yang sejuk, frost Okey, jadi frost ni dia masuk dalam celah batu, lama-lama sampai batu tu boleh pecah. Jadilah serpih-serpih. Okey. Hakisan hakisan. Nampak? Yang ni kita biasa dengarlah perkataan hakisan. Dia ada ejen-ejen hakisan macam tiupan angin, glasier, aliran air atau pukulan ombak. Okey, hati-hati kalau buat rumah di tepi pantai, ada hakisan, nampak? Ombak dia pukul tebing pantai ni sampai lama kelamaan terhakis. Okey, kalaulah penduduk ni duduk kat rumah ni lagi dalam masa 10 tahun ke 20 tahun, habis semua rumah akan runtuh sebab ombak ni akan terus memukul pantai, tebing pantai. Kan ada peribahasa, jika takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai. Macam tu kan? So ada kaitan lah tu. Okey, hakisan air, nampak ni. Hakisan air menggerakkan batuan ke tempat lain. Okey, itu hakisan. Okey, next. Susutan jisim dan susutan darat. Nampak pergerakan tanah berlaku di atas cerun. Okey, jadi jisim tanah ni akan susut serpihan batu. Contoh ni yang berlaku banyak dekat Cameron Highland ada, dekat balik pulau ada, jadi macam ni susutan jisim. Pergerakan batuan dan tanah. Maksud dia adalah pergerakan batuan dan tanah, batu dan tanah. Batu pun boleh jatuh, tanah pun boleh jatuh disebabkan tarikan graviti. Disebabkan bumi ni ada tarikan graviti, jadi batu ni akan jatuh ke bawah. Alright? Jadi susutan jisim ni diklasifikasikan sebagai tanah runtuh, gelongsoran batuan, aliran lumpur, gelinciran ais. Alright? Okey, angkutan. Angkutan ni angkut. Daripada nama dia sendiri kita boleh faham apa yang diangkut. Proses pemindahan batuan. Batuan yang diangkut oleh siapa? Glasier, angin, aliran air. Dia jadi air ni akan mengangkut batu-batu. Mungkin kamu nampak batu ni hari ni 2021 nampak batu ni kat sini. Okey, kamu pergi balik mungkin 10 tahun kemudian kamu pergilah balik dekat kawasan ni, tengok batu ni tak ada dah. Mungkin dibawa oleh aliran air, dia pergi tempat lain. Mungkin hujan yang lebat, sangat lebat, tiba-tiba air yang banyak akan tolak batu ni pergi ke tempat lain. Itu maksud dia angkutan. Batu ni diangkut ke tempat lain. Alright. Pengenapan, proses pemendapan atau penimbunan batu yang terhakis pada dasar tasik atau laut untuk membentuk enapan yang tebal. Okey, kamu bisa dengar kan kalau dulu-dulu kita tengok sungai tu dalam. Okey, lama kelamaan sungai tu beberapa tahun kemudian akan menjadi cetek. Okey, ni disebabkan oleh proses pemendapan atau penimbunan batuan. Okey. Jadi perubahan akan berlaku pada dasar sungai tersebut menjadi lebih cetek, right? Okey. Tadi kita dah tengok proses utama yang pertama, eksogen. Okey. Proses kedua
merupakan proses utama bumi juga, tapi endogen. Nama dia proses endogen. En tu inside, dalam. Maksudnya peristiwa proses semua ni berlaku dalam kerak bumi. Dalam bukan permukaan kerak bumi, dalam ni bahagian mantel. Okey, di bahagian mantel. Berlaku di bahagian mantel. Proses endogen akan berlaku di bahagian mantel. Okey, proses yang berpunca dari dalam bumi. Kalau tadi exo tu exit, dikeluar di luar permukaan bumi, iaitu di bahagian kerak bumi. Kalau endogen berlaku dalam bumi. Okey, contohnya proses olakan mantel. Ni nama dia, olakan mantel, magma dan proses pergerakan kerak bumi. Okey, kerak bumi pun boleh bergerak, iaitu kita panggil sebagai plat tektonik. Plat tektonik. Tektonik tu pergerakan. Plat bumi tu dia bergerak. Okey, kita tengok one by one berkenaan dengan semua peristiwa ataupun proses endogen. Okey, nama dia perolakan mantel. Ni peristiwa yang berlaku dalam bumi. Perolak. Olak ni maksudnya dia naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Mantel ni pergerakan. Okey, nampak ni? Apa yang naik atau turun? Okey, magma yang panas. Kita belajar sebelum ni, magma ni, kawasan ni sangat panas kan? Bahagian mantel ni sangat panas. Okey, magma yang panas dalam mantel akan bergerak ke atas. Dia nampak bila panas kan kita belajar suhu kan? Kalau udara yang panas dia naik ke atas, kalau udara sejuk dia turun ke bawah, kan? Kalau macam dalam peti sejuk kan kita tengok wap yang panas dia turun ke bawah dan menyejukkan semua dalam peti sejuk. Okey, kalau haba panas naik atas. Sama juga dalam mantel ni. Nampak anak panah ni yang kuning ni. Dia mula naik atas, lepas tu dah sejuk sikit dia turun bawah. Itulah yang berlaku perolakan. Olakan ni dia macam bulatan berlaku naik atas, haba panas naik, haba yang sejuk turun bawah. Jadi akan menyebabkan satu arus. Arus perolakan yang terhasil mempunyai tenaga dan berupaya menggerakkan kerak bumi. Okey, bila naik ni akan ada satu tenaga yang besar, tenaga yang boleh menggerakkan bahagian permukaan bumi. Boleh bergerak ni bumi kita ni atas permukaan ni, bahagian litosfera. Okey, aktiviti magma. Okey, aktiviti magma merupakan proses pengecutan dan pengembangan magma yang menghasilkan tenaga endogenik yang kuat. Magma ni kita faham dia sangat-sangat panas. Aktiviti magma ni maksudnya dia dah sangat aktif yang menyebabkan magma ni nak keluar dan meletus daripada gunung berapi. Okey. Magma yang cair dan panas akan naik ke permukaan bumi kerana tekanan dan kurang tumpat daripada batuan yang ada di sekitarnya dalam bentuk letusan yang kuat. Aktiviti magma ni. Ini bahaya ni. Okey, kita bersyukur dekat Malaysia ni kita tak ada lah bahagian-bahagian aktiviti magma yang kuat. Okey, negara mana yang banyak ni? Gunung berapi, aktiviti magma yang kuat banyak berlaku dekat negara jiran kita kan? Kat mana? Siapa tahu? Kat mana? Indonesia. Yes, very good. Di Indonesia sangat banyak aktiviti magma di bahagian mantel ni. Dan kadang-kadang kita dengar tiba-tiba saja ada letusan gunung berapi dekat Indonesia. Dan kita pun ada kesan. Kesannya apa? Kadang-kadang kita jadi jerebu. Jadi maksudnya asap-asap ataupun kesan gunung berapi tu, asap-asap yang keluar tu dia boleh sampai ke Malaysia. Dan kita jadi jerebu. Okay? Alright. So bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Jadi naik ni dia akan mewujudkan satu lohong. Okey, pergerakan kerak bumi. Okey, pergerakan kerak bumi dia akan merujuk kepada teori plat tektonik. Okey, teori plat tektonik ni kita tengok macam ni kerak bumi ni kita boleh bahagikan kepada beberapa keping plat. Kita boleh bayangkan kerak bumi kita ni yang kita duduk berdiri atas permukaan bumi ni, kita boleh bahagikan, kita bayangkan depa ni terdiri daripada beberapa keping plat. Okey, dan tenaga endogenik dihasilkan daripada penggeseran. Okey,
Jadi pergerakan plat-plat ni, jadi plat-plat ni kita tak nampak lah dia bergerak, tapi benda ni berlaku akan menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Kamu kena tengok benda ni dalam skala yang besar. Bukan kita tengok tempat kita duduk ni saja. Dia skala yang besar. Jadi pergerakan plat-plat ke arah yang sama menghasilkan pentembungan. Nampak ni? Ada juga yang ni, tengok anak panah. Kalau plat-plat ni bergerak pada kedudukan yang sama ataupun pada arah yang sama, akan mewujudkan pertembungan. Okey, kalau arah yang berlainan akan menyebabkan pencapahan. Okey, pencapahan. Kalau sama, arah yang sama, pentembungan. Kalau arah berbeza, pencapahan. Okey, mewujudkan satu ni ada macam satu ruang lah. Okey. Jadi pergerakan plat-plat ni ke arah yang sama menghasilkan pertembungan, menyebabkan kerak bumi berlipat. Sebab itulah kita dapati gunung lipat terhasil. Ni pembentukan gunung lah. Maksudnya plat bumi tu dia bergerak bersama-sama, bertembung dan membentuk satu gunung. Okey. Pergerakan plat-plat ke arah yang bertentangan menyebabkan terjadinya sempadan pencapahan dan lurah dihasilkan. Sebab tu kita tengok permukaan bumi kita ada macam-macam bentuk. Ada gunung, ada lurah. Betul tak? Itu disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun menurut teori plat tektonik. Boleh faham tak? Okey? Faham. Itulah kebesaran yang Allah bagi kita tengok. Kalau kita kaitkan apa yang kita nampak, kita kena sebut subhanallah. Cantik nampak gunung kan? Gunung cantik, gunung Himalaya cantik. Lepas tu kita boleh ingatlah, oh ini terjadi disebabkan kerak bumi kita ni ada pergerakan. Iaitu kita boleh kaitkan dengan teori plat tektonik. Okay. Alright. Kita simple hari ni. Kita belajar 9.3. Bab dia simple, tapi kamu kena ingat dua proses ni kan. Proses eksogen dan proses endogen. Apakah proses eksogen? Siapa boleh beritahu satu dua perkataan yang berkaitan dengan eksogen dulu? Kalau orang tanya apa dia proses eksogen tu? Oh, proses eksogen ni berlaku di mana? Siapa tahu? Berlaku di mana? Di permukaan bumi. Yes, very good. Berlaku di permukaan bumi. Yes, betul. Okey, berlaku di permukaan bumi. Kita nak sebut exo. Kalau kamu lupa, apa dia cikgu? Exo ke endo ni yang mana dalam ke luar? Oh, exo ni macam exit kan? Exit. Dengar perkataan exo, kita ingat exit. Exit tu dekat luar. Jadi permukaan luar. Contoh dia apa? Ada banyak, ada 7 dia. 2 pun okey lah, ingat. Apa dia? 2 pun okey dah. 7 lagi bagus. Apa dia 2 tu? Lulu. Hakisan, good. Lulu Hawa. Lagi? Ada lagi lain? Satu lagi. Hakisan, Lulu Hawa. Apa dia? Tak dengar, tak dengar. Sekali lagi. Satu lagi apa? Angkutan ataupun pengenapan. Tengok soalan satu dulu. Okey, proses eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi. Kita bagi contoh lah, lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Ingat saat lagi kena buat latihan ni. Jawapan dah diberikan. Okey, sambil tulis, sambil ingat balik apa kita belajar hari ni. Oh, adakah habis dah jawapan dia? Ni ada lagi kan? Proses endogen. Apakah proses endogen? Proses yang berlaku di mana? Di bahagian dalam. Proses yang berlaku di bahagian dalam yang mengubah permukaan bumi. Contohnya olakan mantle, aktiviti magma dan pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik tadi. Okey, plat tektonik. Dapat dah soalan nombor 1. Okey. Soalan nombor 2. Apakah ejen yang menyebabkan hakisan? Hakisan pun ada ejen dia. Bukan kita jual barang je ejen kan? Ejen hakisan. Okey, apakah ejen yang menyebabkan hakisan? Siapa boleh beritahu cikgu? Satu dulu. Bagi satu yang selalu menyebabkan hakisan ni.
Apa dia? Yang tu lah. Bagi dia. Kerangka proses olakan mantel lah. Bukan. Ejen. Kan hakisan ni. Ejen ni apakah yang menyebabkan hakisan? Faktor yang menyebabkan hakisan. Hakisan ni berlaku sebab apa? Apa tak? Kan bagi jawapan ni cikgu record ni. Saya masuk YouTube ni. Orang dengar ni. Ush, jadi famous. Yelah. Ni tanya siapa yang duk sebut tu. Lagi dia peminta nombor telefon. Okey, apakah yang menyebabkan hakisan? Buku teks kan depan mata. Oh. Ombak. Yes. Air, ombak, angin. Betul tak? Okey, air, angin, ombak. Okey, good. Itulah jawapan ni simple je. Depa tiga ni lah, air, angin, ombak ni selalu yang menyebabkan hakisan. Boleh bayanglah air yang tu macam mana. Kadang-kadang air sungai pun boleh, air hujan kan menyebabkan hakisan. Okey, angin pun samalah. Tiba angin kuat, dia tengok. Apa dia? Tapi orang pun boleh hakis sendiri. Yang tu bukan semula jadi. Kalau kita buat sendiri, kalau kita ambil bulldozer kan, tarik hakis tu, itu semula bukan semula jadi. Yang kita bincang ni yang berkaitan proses yang bumi ya, proses yang semula jadi. Ya. Okey, bagus soalan. Alright. Kita tengok soalan yang ketiga. Apakah teori plat tektonik? Teori dia, benda ni kita macam ahli-ahli sains, ahli-ahli geografi, mereka buat teori lah. Benda ni sahih tak sahih kita tak tahu, tapi dia adalah teori. Teori berdasarkan ilmu lah. Benda ni macam mana gunung terbentuk kan. Okey, apa kaitan, apakah yang kita nak sebut tentang teori plat tektonik? Okey, ni teori dia. Teori ni menyatakan bahawa kerak bumi terdiri daripada beberapa keping. Kita boleh bayanglah, ada beberapa keping, tapi kerak bumi ni sentiasa bergerak. Jadi bergerak sama ada dia nak bertembung dengan arah yang sama, akan kita sebut sebagai pertembungan. Kalau kepingan itu bergerak ke arah yang berlainan, kita sebut sebagai pencapahan. Okey, bila ada pencapahan dan pertembungan ini yang menyebabkan bumi kita ada pelbagai bentuk. Sekejap kamu tak nampak ni nanti. Ni, cikgu color lain sekejap. Okey. Okey, jadi pelbagai bentuk bumi kan, ada yang lurah, ada yang jadi gunung dan juga hanyutan benua. Okey, menurut plat tektonik ni, bumi kita ni dia macam dia satu bahagian saja. Tapi kalau kita tengok dekat globe ataupun dekat peta dunia, dia nampak macam-macam benua kan, dia terpisah. Bahagian daratan tu terpisah, ada bahagian jadi Malaysia, dia ada banyak-banyak tempat kan. Yang ni yang dikaitan dengan teori plat tektonik ni. Hanyutan benua ni dihanyutkan menjadi kawasan-kawasan yang berasingan. Okey. Alright. Soalan yang keempat. Terangkan proses olakan mantel. Macam mana kita nak cerita tentang olakan mantel? Okey. Proses olakan mantel berlaku apabila, yang ni keyword dia, suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras bumi menghasilkan arus perolakan di lapisan astenosfera yang berupaya menggerakkan kerak bumi. Ini proses olakan mantel. Ini jawapan dia. Okey, ada keyword kat sini, suhu tinggi. Lepas tu berlaku di mana? Berlaku di lapisan astenosfera. Apa yang boleh dibuat? Jadi olakan mantel ni akan menyebabkan kerak bumi digerakkan. Okey. Alright, sekarang cikgu nak kamu buka buku modul. Buku modul. Ada tak depan kamu buku modul? Sama-sama kita buat latihan. Muka surat 144. Ada semua orang? Ada. Okay, good. Senang saja ni. Nombor 1.
Proses utama bumi kan ada dua. Okey, keyword kat sini permukaan bumi. Apakah jawapan di atas? Apa jawapan ni? Proses apa? Apa nak jawab? Senang je ni. Apa je? Senang je, Sat. Bagi masa nak baca buku cek ni, Sat. So, boleh jawab. Apa jen? Kalau luar di permukaan bumi, apa jen? Hai, TP1 ni, TP1. Tak mau jawab, boleh tulis. Cikgu boleh baca. Nak jawab. Lama dengan Airul Rijal. Apa Aida? Exogen. Mana pergi jawapan? Hilang mana jawapan cikgu Sat-Sat. Tu dia keluar dah. Proses exogen. Proses exogen. Good. Oh, ada dah. Okay, now yang kedua. Apa dia? Proses endogen. Endogen. Senang. Proses endogen. 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 Alright, good. Okay, now tengok soalan nombor 2. Cikgu tak sempat nak simpan jawapan. Okay, kamu tengok buku, cikgu tanya dulu. Sekejap lagi keluar terus jawapan ni. Okay, tengok nombor 2. Soalan nombor 2 boleh rujuk buku masing-masing. Ini TP4 Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, siapa boleh scan gambar dekat situ, boleh nampak video kan. Proses exogen dia bagi kat situ barcode. Kalau nak tengok proses exogen, kamu boleh scan dekat situ dan boleh nampak lah video dia. Okay, kat situ disebut contoh proses luluh hawa. Okay, penerangan, pemecahan dan penguraian. Benda batu, tanah, angin, burung. Pemecahan dan penguraian apa? Apa dia, cikgu? Sekarang ni rujuk buku muka surat 144, buku modul. Ada tak pegang buku tu sekarang? Ada. Okey. Pemecahan dan penguraian apa? Angin ke, api ke, air ke, batu ke? Jawapan dia. Pemecahan dan penguraian. Tak salah nak ambil buku tu. Khairul Rijal, kena ready lah. Yang lain mana? Yang lain senyap ya. Mana ni? Irdina, Amzar, Haslinda, Fakrul, Dia. Mana? Macam cikgu bagi jawapan lah. Pemecahan dan penguraian batuan. Kan sebut kalau luluh hawa, ingat batu. Okey, sebab apa? Sebab suhu ataupun air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Ini adalah luluh hawa. Okey, kamu tulis dalam jawapan di buku. Tulis dekat buku. Okey, nombor 2. Nombor 2. Okey, hakisan. Hakisan, proses apa? Hakisan ni. Okey, hakisan ialah proses penghausan. Okey, proses penghausan. Tulis jangan lupa tulis. Nanti buka sekolah cikgu nak semak buku. Okey, proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen bergerak seperti ombak dan angin. Kisah ni. Okey, kalau ombak maksudnya peristiwa itu berlaku di tepi laut ataupun tepi pantai.
Okey. Kalau angin mungkin dekat bukit. Jadi proses penghausan. Dia jadi haus. Haus ni maksudnya dia terhakis lah. Macam tapak kasut kita kata tapak kasut dah haus. Haus maksud dia menjadi nipis kan. Itunya proses penghausan. Hakisan ni. Okey, next. Susutan jisim dan susutan darat. Susutan jisim dan susutan darat. Pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Tengok gambar sebelah tu kan. Habis satu pekan ni habis kena kesan tanah runtuh. Sebab tarikan graviti tanah runtuh ni menyebabkan susutan jisim. Asal-asal jisim banyak dekat bukit ni, tapi dah turun ke bawah. Kita panggil susutan jisim dan susutan darat. Berkaitan dengan pergerakan tanah. Okey, next. Muka surat 145. Kita nak tengok juga pula proses endogen. Okey, juga ada kat situ ada juga barcode yang kamu boleh scan untuk tengok video informasi. Kalau rajin tengok, boleh buka tengok. Sangat menarik nak tengok proses endogen. Okey, tengok yang pertama iaitu aktiviti magma. Apa maksud dia? Transformasi. Transform, pergerakan perubahan ni. Transformasi magma daripada pembentukannya melalui letusan, terletus, kemudian penyejukan di bawah kerak sehingga pemejalan batuan. Bila dia meletus, lepas tu kena suhu yang sejuk dekat sini, dia akan jadi batuan magma. Okey, ini dipanggil aktiviti magma. Okey, gambar kedua adalah plat tektonik iaitu proses pergerakan kerak bumi. Tengok apa maksud dia? Okey, keyword kat sini. Tulis jawapan. Pertembungan dan pencapahan plat-plat tektonik pada kerak bumi yang mana menghasilkan pelbagai bentuk. Nampak dekat sini ada lurah. Nak gambar tu kan. Dia lukis lurah ni. Lurah ni maksudnya pencapahan lah plat tektonik. Plat tektonik tu mencapah. Mencapah tu maksudnya kepingan kerak bumi tu bergerak ke arah yang berlainan. Kalau dia jadi gunung begini, maksudnya kepingan kerak bumi tu bertembung. Bertembung, dia tolak naik atas lah, jadilah gunung. Ini adalah teori plat tektonik. Teori lah. Betul tak betul Wallahualam, tapi ini kajian sains. Okey, disebabkan itulah dapat bumi kita ni banyak bentuk. Okey, ada lurah, ada gunung, ada yang rata, okey, serta hanyutan benua. Okey, serta hanyutan benua. Okey. Alright, apakah proses olakan mantel? Ni nampak ni. Anak panah ni dia naik turun dia ni apa? Ini adalah suhu yang panas, suhu yang tinggi. Okey, suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras. Teras pun memang lagi panas lah bahagian teras. Kan kita ada teras luar, teras dalam. Semakin masuk ke dalam bumi semakin panas. Kita tak rasalah sebab kita duduk dekat kerak bumi. Kita duduk kat permukaan. Jadi kita tak rasa pun. Tapi kalau lah siapa yang boleh masuk, siapa pun tak tahu lah mana. Kita tahu kan, tak ada lagi setakat ni yang masuk ke dalam teras ni. Tapi sangat panas teras ni. Okey. So, bumi menghasilkan arus dan teras bumi menghasilkan arus perolakan di lapisan asthenosfera yang mana mampu menggerakkan kerak bumi. Itulah jawapan dia. Okey. Boleh? Okey, habis. Habis.